Syria kan. Dia ni sebelum tu jadi seorang undertaker kan. Undertaker ni duk kerja gali kubur kan. Dia belum jadi imam lagi, duk gali kubur kan. Tiba-tiba gali satu kubur kerana nak simpan seorang pemuda yang mati. Dia gali-gali kubur tu, dia siap-siap dia gali, dia pingsan dalam kubur. Pasal apa? Jelma gambaran taman syurga. Taman syurga tu jelma dalam kubur tu. Kubur yang nak masukkan pemuda yang mati tadi. Nampak? Jadi yang kata penggali kubur tadi pingsan. Pingsan pasal dia bukan dia tengok tempat macam masuk rumah hantu tu lah. Kerana terlalu indah dan cantik yang belum pernah dilihat oleh mata kasarnya pada perkara dunia. Tak ada bandingan dengan perkara dunia. Ini untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan yang berada dalam majlis ilmu macam ni, ya, dijangka saat ni tuan-tuan mana nak beritahu lah ya. Hayat kita ni kita tak bila-bila masa boleh berlaku. Habis-habis menuntut ilmu mati, atau tengah menuntut ilmu mati, atau tengah belajar ilmu mati. Nampak tak? Duduk dalam tu memang dah confirm taman syurga. Itulah tempat kita. Kita masuk kubur, kubur tu jadi taman syurga tuan-tuan. Inilah kelebihan orang menuntut ilmu ni ya. Kita nak mati dalam keadaan yang berada dalam taman syurga tadi ini, kena pergi majlis ilmu. Ada kesempatan aku nak kena pergi majlis ilmu lah. Kita pergi atas majlis ilmu ada 4 sebab. 4 sebab ni nak kena tahu ni. Ya. Pertama kerana ikhwatul iman, ikhwatul Islam. InsyaAllah kita sambung pada kitab Aqidatul Najin, muka surah 195. Maka ayat baik 195 kita ambil maka telah lalu 195 ya, maka telah lalu bahawa ini masuk perkara yang harus kita ambil daripada puncanya, perkara yang harus bagi para rasul. Kita baca sikit daripada matan Umul Barahin yang dicatatkan dalam kitab ni. Wa yajuzu fi haqqihim alaihim assalatu wassalamu ma huwa min al-a'rad al-bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyah kal maradi wa nahwi. Ini kalam bahasa daripada Imam Syekh Umul Barahin, yakni penulis kitab Syekh Sanusi. Dan harus pada hak mereka itu alaihi wassalatu wassalam, harus bukan wajib, harus barang yang ia daripada segala perangai manusia. Rasul-rasul ni berperangai manusia, di bawah manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu ya, yakni rasul daripada kalangan kamu, manusia, bukan jin, bukan malaikat. Itu rasanya. Maka rasul-rasul ini berperangai seperti perangai manusia, tabiatnya manusia, yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi seperti sakit dan umpamanya. Walaupun dia berperangai macam manusia, tapi tidaklah membawa kepada kekurangan pada martabat mereka ya. Kalau sakit pun taklah macam sakit kita ni ya, kena corona, kena covid, apa dia tak kenal dulu tu. Penyakit-penyakit wabak tak ada kat depa. Ya, penyakit-penyakit yang membawakan kepada boleh membawakan kepada membiak boleh tadi ini sebagai membahayakan diri, tidak ada kepada mereka. Sama seperti yang kita lihat dalam kisah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Kalau kita baca dalam Qisasul Anbiya, Qisasul Anbiya ni ditulis oleh orang Yahudi, pengarang dia orang Yahudi ya. Jadi dia bawa banyak perkara yang menyalahi daripada nas dan juga dalil ya. Dikatakan Nabi Ayub ni terkena penyakit yang begitu berat sehingga lekang daging-daging ya, tinggal tulang, lidah dengan hati ya tinggal. Kalau tinggal tulang, lidah, hati, mana boleh hidup ya? Itulah jelas. Itu di antara
satu perkara yang tidak benar ya. Jadi Nabi Ayub ni dia kena hembusan daripada iblis. Hembusan ini membawa satu penyakit yang dia rasa macam tidak ada daging ya. Penyakit tu rasa tidak ada daging, lemah ya, lemah, letih dan tidak ada kekuatan langsung. Itu di antara penyakit yang tidak mengurangkan martabat mereka sebagai rasul, sebagai nabi ya. Itu lebihnya. Itu yang dipahamkan di situ. Jadi makanya, dan inilah bahagi yang tiga yang bergantung dengan segala rasul, iaitu barang yang harus bagi mereka itu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Wajib kita kena tahu. Dan keluar dengan kaidah arad, itu sifat ketuhanan. Kaidah arad ini maknanya mereka itu maknanya tidaklah bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu jangan salah faham pula. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, tidak ya. Maka tidak harus akan mereka itu bersalahan bagi mereka yang menyesatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada menjadikan mereka itu akan Sayyidina Isa, akan Tuhan mereka itu. Dan bahasa hanya saja keluar sifat ketuhanan itu dengan qaid ini kerana bahasanya a'rad itu tertentu ia dengan sifat bagi segala yang baru. Kita dah faham dah, a'rad ni adalah sifat baru. Sifat baru saya pernah sebut dah dulu sebagai mantiknya untuk kita faham. Bila kata makhluk ni, dia jirim, dia jisim, dia sifat, dia arad, dia jauhar. Itu makhluk ya, sifat makhluk. Kalau kita makhluk, dia mesti masuk dalam salah satu pada 5 kategori. Kategori pertama, jirim. Allah bukan jirim. Nabi Isa jirim. Maka ke mana boleh Isa dikatakan Tuhan atau jelmaan Tuhan? Kalau Tuhan jelma jadi Isa, maknanya Tuhan jadi jirim. Tak betul. Ataupun jisim, sudah bertubuh macam kita. Apabila sudah berkumpul jirim-jirim yang tertentu, ini macam molekul yang tertentu ya. Elektron, proton bila berhimpun, tadinya akan membentuk menjadi jisim. Jadi jisim ni adalah makhluk ya. Sebab tu kita dia panggil jasmani. Banyak kali kita sebut perkara ni ya, untuk kita faham. Kemudian bila ada jisim, bila ada jirim, bila ada jisim, dia kena ada bentuk, dia ada sifat. Maka Allah bukan sifat, tapi Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Itu betul ya. Tapi Allah bukan bersifat yang berbentuk ya. Ada fizik, ada fizikal dia secara langsung, itu tidak ada ya. Kepada Allah, maka Allah bukan berbentuk fizik jadi maknanya kita kena faham begitu. Kalau sudah bersifat pula, dia mesti ada arad. Bila sudah ada sifat, dia kena ada arad ya. Itu dia ya. Kalau kita kata gemuk tadi, orang gemuk ni, bila kita gemuk dia banyak daging lah, betul tak ya. Banyak daging, itu orang gemuk ya. Rajulul lahmun, laki-laki yang gemuk, dia mesti ada daging. Jadi mana daging, ada unsur-unsur daging tu kita panggil sebagai aurat. Itu aurat ya. Allah bukan begitu ya. Kalau kita lapar, kita akan terasa apa? Makan. Jadi lapar tu adalah aurat kepada makan. Nampak tak ya? Kita mengantuk, kita tidur. Jadi mengantuk itu adalah aurat kepada tidur. Itu contohnya ya. Begitu kan? Macam kita makan garam kan, masin itu adalah aurat kepada garam. Kita makan gula ya. Manis itu adalah aurat kepada gula ya. Jadam tu pahit, pahit itu adalah aurat kepada jadam. Begitulah ya. Masam itu adalah aurat kepada asam. Itu sebagai contohnya. Ini yang kelima-lima perkara. Dan akhir sekali jauhar. Jauhar ni artinya kita umpamakan kristal, macam kristal tu ya. Jauhar ya. Kalau cermin kita nampak terus kita nampak cermin ya, kita boleh nampak terus dia boleh tembus satu pandangan yang luar. Tembus pada pandangan yang keluar itu kita panggil jauhar. Boleh faham ya? Ini sebagai satu perkara yang kita kena faham lah. Kristal tu kita nampak macam brilian sebagai contoh. Itu masuk dalam kumpulan jauhar ya. Ini yang kita faham. Allah bukan begitu. Semuanya kita kena tahu ni perkara ni, kerana iblis
syaitan ni akan memperdayakan kita, cuba untuk menyelewengkan kita, untuk menyesatkan kita. Paling-paling tidak ketika kita sangat-sangat lemah. Lemah ketika bila? Ketika akan berpisah roh dan jasad kita. Masa tu kita dah tak ada kemampuan nak lawan, ya. Kita dah dalam keadaan yang terdesak. Orang yang nak mati ni, nak keluar roh tu, dia panas. Dikatakan kalau dimasukkan satu lautan minyak ayak ke dalam rongkong, dia pun tak hilang dia punya dahaga. Itu kepanasan bagi orang yang nak keluar roh, roh nak keluar tu panas. Ketika itu datang dia bawa gelas ayak, bawa ayak mai tunjuk kat kita kan. Hama ayak ni, dia kata. Tentu kita dah tengok ayak, kita nak minum, dia suruh kita mengaku kata dia Tuhan. Nampak? Itu sebagai contoh. Kalau tidak ada ilmu-ilmu ini, ataupun dia datang dalam bentuk-bentuk yang sangat menarik, yang kita tak pernah tengok, kecantikan, keindahan dia kita tak pernah tengok, kan? Dia cuba tonjolkan wajah-wajah yang agak luar biasa sehingga kita boleh menuhankan dia. Ini sama juga berlaku dalam kisah seorang raja, Namrud, ya. Raja zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Namrud ni satu raja yang cukup cantik, sega. Ya, duk muda tu tak nak makan tua. Namrud ni, ya, satu raja yang begitu sega, cantik, sehingga semua orang tengok dia mesti akan kata dia cantik. Akhirnya dia rasa dia lebih daripada lain, maka dia menobatkan diri dia sebagai raja dan menobat sebagai Tuhan. Suruh orang sembah dia. Pasal dia sempurna, dia cantik, dia tak makan tua. Saja Tuhan buat, ya. Ini semuanya adalah di antara ciri-ciri yang boleh menyesatkan kita kalau kita tidak ada iman kepada, kita tidak faham mantik tadilah, yang kata makhluk lima pengendara tu kita tak faham, akan jadi macam itulah. Satu penipuan yang akan berlaku kepada kita, ya. Itu dia, ya. Jadi makanya dikata musannif, di mana dan keluar dengan qaid arad itu sifat ketuhanan tiada harus atau mereka itu bersalahan bagi mereka yang menyesatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada menjadi oleh mereka itu akan Sayyidina Isa akan Tuhan mereka. Dan bahawasanya keluar sifat ketuhanan itu dengan qaid ini karena bahawasanya arad itu tertentu ia dengan sifat bagi segala yang baru. Nampak, ya? Arad itu adalah sifat yang baru, tetapi masuk di dalamnya arad yang bergantung dengan malaikat. Sama juga, ya. Di mana rasul-rasul ni, kalau kata dia tidak ada sifat-sifat ketuhanan, nanti pergi kata pula ada sifat malaikat, pun tidak juga. Malaikat bukan manusia. Sebab itu disebut manusia ni sebagai an-nas ataupun insanun. An-nas ataupun insanun kita, ya. Kita sebut malaikat. Yang pertama disebut manusia itu sebagai al-bashariyah. Bashariyah kita ni adalah al-bashariyah. Maknanya kita bertubuh, kita ada sifat, kita ada bentuk, kita ada tempat, kita ada ruang-ruang yang tertentu sebagai anggota-anggota yang tertentu. Kita ada juga maknanya segala anggota-anggota yang batin yang kita tak nampak, organ-organ dalaman. Itu dia sebutkan sebagai bashariyah, ya. Kalau kita kata malaikat pun tak boleh juga. Sebab bila kata malaikat, rasul-rasul ni, sebab orang Arab Quraisy, kafir Quraisy ketika awal Rasulullah berdakwah, mereka mengatakan bahawa rasul-rasul ni mesti macam malaikat. Mesti macam malaikat. Tak boleh pergi pasar, tak boleh makan minum, tak boleh berhubung dalam urusan-urusan sosial masyarakat, sebab dia rasul. Dia mesti datang macam malaikat. Tak betul lah. Sebab malaikat ni tidak ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada jantan betina. Macam mana nak terima macam mana? Jadi kalau rasul-rasul macam malaikat, dia juga akan terima hukum bukan laki-laki, bukan perempuan. Kacau. Tidak. Ya. Jadi maka itu mereka juga bukan bersifat dengan malaikat. Tapi kita ada unsur-unsur malaikat dalam diri kita. Kita ada 3 unsur dalam badan kita ni. Pertama, unsur hayawan ada dalam diri kita. Kedua, unsur-unsur tumbuh-tumbuhan kita ada dalam diri kita. Dan ketiga, kita ada unsur-unsur malaikat. Nampak? Itu sekali-sekali kita kena jelmakan, ya, sifat malaikat itu dalam ketika solat. Bila kita solat, kita sudah pindah ke alam malakut.
kita dah masuk alam malakut, alam malaikat. Artinya tak makan, tak minum lah, ya. Dalam satu tempoh yang singkat lah, 10-15 minit kita menghadap Allah dalam sembahyang tu, kita sudah berada dalam wajah malaikat, ya. Tak makan, tak minum, tak boleh bercakap lain melainkan dengan hanya berzikir dengan apa yang disyariatkan kita baca, ya. Tasbihnya, tahmidnya, ya, takbirnya, tahlilnya, itu dalam sembahyang. Itu kerja malaikat tu, ya. Jadi kita jadi malaikat untuk lima waktu pada ketika kita bersembahyang. Jadi kita bersembahyang, tuan-tuan, kita masuk kepada alam malakut. Sebab tu dia kena ada kontak dengan langit. Kita kena ada ilmu yang boleh menjalinkan hubungan kita dengan langit. Ya, orang sembahyang ni dia kena ada ilmu tu lah. Ya. Inilah yang diartikan dengan khusyuk. Khusyuk, ya. Kalau kita tengok dalam bab khusyuk ni, kita akan jumpa lah unsur-unsur tu, ya. Bagaimana kita nak hubungi kita dengan alam malakut. Kita dah terkeluar daripada alam dunia, Allahu Akbar. Bila kita angkat tangan tu, artinya kita telah melepaskan seluruh kehidupan dunia. Nampak, ya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita telah menolak semua urusan-urusan keduniaan. Selamat tinggal dunia, kata Syekh Muhammad Abduh, Rektor Al-Azhar, dalam kitab Risalatul Tauhid kita disebut, ya. Dia kata bila kita angkat takbir, kita telah menyebut, kita telah melambai kepada dunia, selamat tinggal dunia. Kenapa? Kita sudah berhubung dengan alam malakut. Kita sudah pindah kepada satu alam yang tidak ada lagi unsur-unsur manusiawi, iaitu langit. Itu maknanya kita kena ada kontak lah. Nak kontak dia bukan dengan tubuh kasar kita. Dia punya frekuensi dia bergerak daripada sini, daripada hati nurani. Ataupun akal nurani dari sini. Kita ada 3 akal di sini, kan? Sini ada, sini ada 2, sini 3. 2 di sini kita sebut. Pertama, akal budi, ya, disebut sebagai akal lubbi ataupun ulul albab. Itu yang pertama, ya. Ulul albab ni orang sudah sampai pada makam ma'rifah yang tinggi, sudah mengenal Allah, sudah mentauhidkan Allah, sudah mentauhidkan perbuatan Allah, sudah mentauhidkan akan asma nama-nama Allah. Itu artinya orang yang ulul albab. Kemudian kita kena ada akal nurani, rahsia. Nama Allah tu akan jelma dalam jiwa kita, maka dengan ada hubungan nama itu dalam jiwa kita, barulah dia boleh kontak ke langit. Nampak, ya? Kalau tidak ada frekuensi, kita tidak ada frekuensi solat, maka tidak ada khusyuk. Saya guna bahasa lalu tu lah, boleh kot lah. Kita nak faham, ya? Baik. Ini yang kita kena mengaji, maka itu kita kena bawa urusan-urusan ini dalam bidang kebatinan. Perlu kepada ilmu tasawuf, perlu kepada ilmu tauhid dan hikmah. Baru kita akan jumpa perkara ini. Wallahu a'lam. Sambung. Jadi kata musannif, mereka tadi ini, ya, yang disebutkan bahawa dia masuk dalam ma'rad bergantung dengan malaikat, maka sebab itu dia kaitkan dengan kata al-basyariyah. Yakni kita ni adalah basyariyah. Nabi Adam dipanggil apa nama? Dipanggil sebagai Abu Bashar, ya, Nabi Adam, kita ni anak pinak Abu Bashar, kita pun Bashar lah. Yang ni arat manusia supaya keluar arat malaikat, seperti bukan malaikat lelaki dan bukan perempuan, dan tiada makan, tiada minum dan tiada tidur. Itu malaikat. Maka kita tidak ada sifat tu. Ya, kita kena makan, kena minum semua, ya. Dan makna basyariyah itu sifat yang bergantung dengan bashar. Ya, bashar ni maknanya dia yang berkulit. Ada yang berkulit, yang berisi, yang bertulang, itu kita panggil bashar, ya. Kalau dia selapih, kita tak panggil bashar. Bashar ni dia ada lahirnya, ada batinnya, ada luaran, ada dalamannya, ada organ luarnya, organ dalamnya. Mereka itu anak Adam, ya. Dinamakan mereka dengan dia kerana zahir kulit mereka itu, nampak, ya. Kerana makna zahir bashar itu zahir kulitnya, nampak bentuk mereka. Ketika Nabi Allah Adam duduk dalam syurga, dia tak ada kulit, lagu ni, ya. Kulit Nabi Adam masa itu dengan isi dia sama, ya. Dia macam warna kuku kita ni, ya. Ketika Nabi Adam dalam syurga, dia belum turun lagi ke bumi, dia punya kulit dia sama dengan isi macam kuku kita, yang kita boleh tengok sikit, ya. Tuhan tinggal sikit, ya.
tinggal sikit kepada kita nak supaya kita kenal asal kulit kita tu memang cantik. Macam buku cantik Tapi apabila sudah Allah turunkan ke bumi, bukan murka lah. Allah tidak murka Nabi Adam, ya, tidak murka. Cuma Allah transfer aja. Dia panggil hubud. Al-Quran pun sebut hubud, ya, untuk jalan tugas. Ya, kamu kena pindah ke bumi untuk jalankan tugas. Sebab sudah ada satu putusan awal daripada Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Maka sudah ada jawatan itu. Maka Nabi Adam diturunkan bukan kerana Allah murka, bukan kerana dia melakukan dosa, bukan, ya, bukan. Tapi menjadi sebab. Kena ada sebab musabab lah. Nak tukar, nak jadi, nak apa pun kena ada sebab musabab. Kita penting kan musabab. Kalau tidak ada musabab, kita tak akan kenal Tuhan. Kita tak akan tahu kata ada Allah, ya. Dan kita akan tahu kata sebab inilah menjadikan bahawa manusia ini tidak ada punya apa-apa kekuatan dan kekuasaan. Kerana sebab. Yang sebab itu datang daripada musabab yang menjadikan sebab. Itu kita paling faham sekali. Maka telah lalu bahawa keluar dengan qaid ini aurat yang bergantung dengan malaikat, maka tidak harus bagi mereka itu aurat yang bergantung dengan malaikat. Khilaf bagi ahli Arab yang jahil. Orang Arab jahiliyah, ya, kufar jahiliyah yang saya sebut pada awal tadi lah, ya. Dia mengatakan rasul-rasul ni mesti macam malaikat. Tak boleh pergi pasar, tak boleh berkahwin, ya. Tak boleh ada anak, ya. Tak boleh urusan muamalah, ya. Dia mesti macam malaikat. Tak betul lah. Itu kita kena nafikan. Itu tidak ada keharusan, ya. Mereka biasa seperti macam kita, tinggal lagi mereka dalam kawalan ismah. Ismah ni maknanya dia terjaga, terpelihara daripada segala bentuk kekurangan, kecacatan pada sifat dia, ya. Tak boleh, kan. Kita dah sebut banyak Nabi tak berdegak macam kita lah. Kita berdegak, Nabi tak berdegak, meleleh keluar ayat liang, Nabi tak ada gitu, kan. Batuk pun tidak ada. Rasul-rasul ni jangan kata apa, batuk pun tidak, ya. Sesembang, meleleh hinguih keluar ceh-ceh duduk dalam tisu tak, Depa ni kan, ini dia, ya. Sampai tahap itulah, ya. Dan mereka sentiasa wangi, badan dia mestilah wangi, ya. Tak bau ketiak, tak bau hamil, tak bau apa, ya. Badan dia bersih selalu, ya. Itu dia. Tu, dan sampai kepada tahap baginda besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada disebut, ya, Nabi itu tidak tergolong dalam kumpulan najis. Nabi itu tidak tergolong dalam kumpulan najis. Kita ada masuk najis, betul tak? Ya, kita buang sungai kecil, sungai besar. Ini sudah menzahirkan najis. Kita masih tergolong dalam kategori makhluk yang bernajis. Nampak? Sekarang ada darah dalam badan kita, kan? Darah. Tapi oleh kerana dia tak keluar, kita tak hukum lagi kita tu najis. Tapi kita ada menyimpan najis, betul tak? Ya, itu dia. Darah tu ada dalam badan kita, perut kita, ya. Setiap kali kita makan 4 jam, dia akan jadi najis. Nampaklah, makanan tu wah jadi najis yang tidak diperlukan kepada tubuh badan kita. Ataupun yang berbentuk seperti kita sebut tadi ini, sebagai bahan-bahan buangan lah, ya, yang boleh memudaratkan kita, Allah keluarkan. Peluh sebagai contohnya, ya. Ingus sebagai contohnya. Bila sesama tu dia nak buang sesuatu, nak bersihkan kita punya otak dan sebagainya. Itu di antara perkara yang tergolong dalam najis. Nampak, ya? Baik, sambung maka itu para nabi-nabi tidak ada tahap tu. Tak sampai lah muntah kan, nampak kata Rasul kata, hayai ke muntah lah. Tak pernah nampak, tidak ada lagi dalam mana-mana riwayat. Semua rasul-rasul nabi-nabi macam itu. Dan dalam ketangkasan bersifat bentuk badan mereka juga sentiasa menarik, tak ada perut buncit tak ada, ya. Perut buncit, telinga capang, ya. Itu mata rabun ke, tak ada, ya. Dia tak pakai cermin, tak ada, ya. Itu kelebihan dia. Tak sampai ke tahap tu, tidak. Dan sampai kepada tahap kita kata sifat mereka tidak ada lupa. Mereka tak boleh jadi lupa. Dilupakan Allah kerana ada hukum untuk umat.
Nabi dilupakan rakaat. Nampak tak? Kerana nak mengajar kepada umat. Kalau Nabi tak lupa, kita tak tahu cara mana kita nak buat. Pasal kita lupa. Kita tiba-tiba dalam keadaan sangsi, ragu kita punya rakaat sebagai contohnya. Sembahyang asar 4 ke 3 ke 4 ke 3 4 ni, dah buat tahiyat awal ke tidak, kadang-kadang tu kan, orang dah mari umur 60 dah mulalah nak kena penyakit tu, 60 ke atas tu dah mula dia akan kena. Sebab tu ada hadis, Rasulullah katakan, apabila umat aku telah menjangkau usia 60, kesalahan-kesalahan dia tidak diberikan sebagai satu tekanan, tidak dikira sebagai taksir, Memang umur tu boleh lupa, boleh nyanyuk, boleh tersasul, boleh tersalah, boleh terkhilaf, maka tak diambil kira. Malaikat pakai tulis penuh. Sebelum dia 60 tu macam mana amalan dia. Kalau amalan dia indah, amalan dia elok, cantik, bila dia mari 60 dia nyanyuk, dia lupa, tulis macam mana dia sebelum nyanyuk. Tulis full marks bagi kat dia. Nampak? Ini kelebihan yang ada. Tambah kalau umur 80 lagi tak fikir langsung, tulis free, tulis cuma malaikat pakai tulis, tak payah tengok, tak payah perhati, tak payah saksi, tengok apa yang dia buat sebelum, bagaimana sifat dia sebelum 60 tahun tu. Subuh dia selalu elok, jam gelap dah sampai masjid, sebelum 60 tu dia. Bila dah lepas 60 70 tu, waktu tu sembahyang subuh tu dah. Tengok gelap nak hujan, sembahyang subuh. Dia kata gelap. Tu dia. Malaikat pakai tulis. Sebab tu malaikat akan mengadu kepada Allah. Bagaimana hamba-Mu? Ketika kami sampai, dia sembahyang subuh. Waktu tu waktu asar. Kebetulan waktu tu matahari tinggi. Matahari dah tenggelam, tak nampak kan. Ada kabut dan bagai-bagai. Dia jangka kata sembahyang subuh baca kunut. Ini jadi di Mekah kan. Jadi kat siapa? Jadi kat guru agama. Kami guru agama lah yang ditugas di tabung haji untuk jadi pembimbing jemaah haji di Mekah. Dia tu terpilih sebagai seorang, tapi orang dah berumur lah, 70 lebih umur dia masa tabung haji ambil dia tu. Masa tu lagi lah, masa tu dia tak kira umur. Tabung haji ambil guru agama ni, dia yakin kata guru tu, dia buat temu duga sikit, agak boleh jawab dia soalan, bawa lah pergi tugas. Rupanya tu dia sembahyang di Mina. Masa di Mina, kan Mina gelap, siang-siang dia bukan kita buka lampu, gelap suasana dia pergi tidur. Lepas zuhur dia tidur, nampak dia sedap-sedap bunyi azan asar, nampak bunyi azan asar. Habislah dia duduk depan jadi imam, nampak Allahu Akbar 2 rakaat, ada kunut tu dia. Kacau jemaah semua tu lah. Tu dia. Itu masalah dia tadi ni, dia orang tegur lah, subhanallah, dia dah kalang kabut lah. Pasti dia rasa dia sembahyang 2 rakaat betul, dia kunut tu, dia kata subhanallah, dia kata apa? Lagi kacau dia, nampak? Tu lah. Dia bagi salam, dia tanya kat dia berapa siapa, dia tanya. Tapi dia yang faham, dia terus sembahyang asar, sambung. Mufarakah, sambung. Niat mufarakah, sambung. Habis dia sembahyang asar dia. Yang tak faham tu, ikut dia berhenti. Dia faham kata ustaz sembahyang subuh kan, sekarang ni asar. Betul dia pun buka, tengok jarai, tengok tabir, buka. Oh betul. Mari kita sembahyang lain. Tu dia lah. Jadi yang tak je lah. Orang yang macam tu, umur dia dah lebih. Dia lebih, malaikat pakai tulis. Jadi tak dikira, tak dikira sebagai taksir salah. Rasul-rasul tidak ada macam itu. Tak boleh. Dia tua macam mana sekalipun, tidak ada. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim dikhatan lagi sekali pada umur 80 dikhatan lagi. Makna kata kekuatan kelelakian dia tadi masih kekal seperti asal. Sebab tu dia boleh dikhatan. Nampak tak? Tujuan dikhatan itulah kita kena faham tu. Jadi maknanya bila dikhatan, makna kita dia masih segar, tubuh badan dia masih
masih dalam keadaan yang tersedia sebagai orang yang sihat, sentiasa tidak ada kekurangan bagi diri dia, nampak ya? Itu di antaranya sehingga dikatakan barang siapa nak tengok Nabi Ibrahim, Nabi ada apa? Dalam hadis Nabi yang kata barang siapa nak tengok Nabi Ibrahim, tengoklah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia dada dia. Barang siapa nak tengok dada Nabi Ibrahim, tengoklah Abu Bakar As-Siddiq. Makna kita sihat ya. Dada dia sihat, jantung dia, paru-paru semua berfungsi seperti biasa tak ada korang tak turun ya. Tak ada tersumbat jantung, tak ada makna kita kesegaran dia macam Nabi Ibrahim sampai 80 tahun masih segar, seolah-olah dia boleh kahwin lagi. Berapa orang nampak kena khatan. Dia khatan tu bukan saja khatan tu nak beritahu kat kita bahawa para rasul ini punya kekuatan yang luar biasa. Dia sentiasa mengemban kekuatan itu secara abadi. Itu kelebihan dia. Itu tujuan kenapa dia khatan. Orang tak pernah tanya kat saya apa? Dia tak pernah tanya. Orang dengar dia cerita kenapa Nabi Ibrahim dia khatan umur 80. Apa dia punya rahsia? Apa dia punya hikmah? Orang tak pernah tanya. Dengar mengaji, dia apa tak tanya? Ustaz Abang. Nampak? Kalau Ustaz Abang pun tak tanya. Cuma kita nampak sebagai satu informasi, satu maklumat saja. Nabi Ibrahim ni dikhatan lagi sekali pada umur 80. Cakap tu yang kita tahu. Tak dia benar. Kenapa dia khatan? Itu kena tanya. Kerana untuk mendahirkan kekuatan dia seperti kekuatan cawan anak terona. Nampak? Yang baru balik. Kuatlah. Anak terona mana jadi anak terona baru balik dia sudah dikhatan sebab dulu ni orang khatan umur 7 tahun. Lazim lah dulu ni umur 7 tahun baru khatan. Ada kita ada. Kita ada ni awal-awal khatan dah 7 tahun baru khatan sebab dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang baru dia khatan. Ketika itu dia sudah mumayyiz. Apabila dia sampai tahap mumayyiz, tamyiz tu, ketika itu dia sudah ada perubahan dalam badan dia sendiri. Antaranya kekuatan syahwatnya sudah menjelma, kekuatan batinnya telah mula jelas, nampak kekuatan kekuatan fikirannya sudah mula bertambah maka itu dia wajib dikhatan. Sebab semua orang kita duduk dalam tu. Minta maaf minta maaf semua kekuatan orang lelaki ni duduk dalam tu nampak tang tu lah punca dia. Seluruh orang-orang kita macam orang dia pasang wayar di rumah dia main dia cantum, dia ikat sekali hujung sekali tu dia tu punca jadi macam dalam kereta pun ada juga tu. Bahagian 4 tu saya tak kerti nak sebut apa ni bahagian tu jadi maknanya seluruh kekuatan aurat-aurat saraf laki-laki ni dia akan berhimpun di situ. Nampaklah? Itu tanda kekuatan. Ada kekuatan kita bergantung pada situ lah. Maka itu Nabi Ibrahim ni sehingga dia kahwin lagi. Sesudah dia khatan tu, dia berkahwin dengan siapa? Dengan Siti Hajar. Anak darah itu dia bukan salah. Semua sejarah ni, sirah tu kita panggil sirah. Kita tak panggil sejarah Nabi, kita panggil sirah Nabi. Sebab kita panggil sir, dia punya rahsia tu. Rahsia di antara sejarah itu, rahsia tu yang kita penting. Bukan kita nak tahu sejarah dia. Faham Sebab itu kita sirah Nabi, kita tak kata sejarah Nabi. Sirah Nabi. Itu pun orang tak tanya, apa siapa panggil sirah, tak panggil sejarah. Kerana kita nak ambil rahsia apa yang berlaku pada Rasul Nabi-Nabi ini dia sebagai sifat yang mengenal. Macam itulah kita nak kenal kita baginda besar Nabi SAW kita tadi ini. Maka itu sebagai contoh saya sebutlah supaya tuan-tuan boleh faham Makanya tadi ini disebut sini, maka tiada makan, tiada minum, hendaklah menyampaikan mereka itu dengan demikian kepada menafikan risalah daripada Nabi SAW seperti barang hikayat akan dia oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Firman Allah, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ada dalam surah Furqan ayat ni. Dan berkata mereka itu, apalah bagi rasul ini memakan, ia akan makanannya berjalan pada segala pekan. Ini orang kafir Quraisy kata, orang jahiliah bercakap, apa Muhammad ni kita dakwah jadi rasul. Macam mana? Dia duduk pergi rata berjalan market pasar mana turun ni. Dia bercampur dengan orang rata apa semua itu ni. Mana boleh rasul begitu? Tak, sebenarnya dakwaan mereka itu adalah salah anjakkan mereka kepada perkara yang tidak benar. Jadi makanya
sebenarnya rasul-rasul ni, qul innama ana basyarun mithlukum, katakan aku ni basyar macam kamu, ya, basyar macam kamu, ada berkulit, ada berdaging, ya, ada perubahan, ya, ada unsur-unsur yang mana aku terdedah kepada kehidupan duniawi, makan, minum, tidur, ya, ada unsur-unsur hayawani, ada unsur-unsur nabati, tumbuh-tumbuhan, ada unsur-unsur rohani. Ini semua menjelaskan bahawa aku adalah antara makhluk Allah seperti kamu. Tinggal lagi bezanya, aku diwahyikan Allah sebagai rasul. Itu saja bezanya aku dengan kamu. Jadi bila tanggung wahyi, maka aku tentulah tak sama macam kamu. Dia, ya, mislukum, faham tuan-tuan? Saya sebut dah banyak kali ibarat ni. Qul innama ana basyarun mislukum, kata aku ni basyar macam kamu lah, tapi bukan sama dengan kamu, ya. Mislukum tu bukan mesti kata sama, ya. Macam kamu lah, misal, ya, kan, ya. Itu dia. Macam saya sebut contohnya dipaham tadi, senang kita nak faham macam orang train beruk lah, turun train naik basikal apa semua, pusing buat main circle semua lah, duk pusing pakai seluar pula, duk melina, duk main. Orang ni kata apa? Macam orang, dia mislukum, macam orang. Beruk tu macam orang nampak, pasal pakai seluar naik basikal pusing apa semua, cantik lah, ya. Dah cukup orang, tuan dia tarik basikal tu, bagi sebiji pisang kat dia, tolak masuk balik dalam kandang, ya. Tak kata apa. Tidak, dia pun tak kata apa. Cuba kalau dia betul-betul orang, dia pelari dia basikal tu, tuan dia dah train dia kan, tuan dia train dia basikal lah. Dia pakat lama-lama, dia bertumbuh persatuan lah. Mana-mana beruk yang boleh naik basikal, mai kita naik. Dia mula pada hari ni kita lari keluar daripada syarikat ni. Jangan main circle lagi lah. Nampak? Dia pun tak ada. Inilah yang kata salah Darwin, ya. Teori Darwin mengatakan manusia daripada beruk ni, itu kesalahan besar, ya. Teori Darwin itu tak betul, ya. Sebab beruk tu memang tidak ada akal gharizi, akal fikri, akal salimi, tak ada. Tiga-tiga akal tak ada ke dia, nampak? Ya. Cuma dia ada akal naluri. Takat tu je, akal naluri untuk makan, minum, nak gerak, nak biak, takat tu je. Kalau ada akal fikri, lembu tak mau makan rumput, dia nak makan mentega, roti dengan butter. Jenuh lah. Dia tukar pula tadi, ya. Dan Tuhan tak bagi akal fikir dekat dia, tak bagi akal gharizi, tidak bagi akal fikri, tidak bagi kepada akal salimi. Kalau Tuhan bagi kat dia yang tu, jenuh kita dengan tuan-tuan lembu ni, dia perabat keluar, tidak. Aku tak mau makan dah, duk makan dedak hari-hari, duk makan rumput tak mau. Lah ni aku nak makan lain pula, aku nak makan nasi. Nampak? Nasi apa, jenuh je lah tuan dia rumput. Tu. Cuba kita faham dulu lah. InsyaAllah silakan muazzin dengan segala hormat untuk mengumandangkan azan. Silakan.
واجعلنا مفلحين. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jalali Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wazaratal adarafiyah raditu billahi rabba muslimin Muhammadin nabi wa rasulah. Jawab azan ni tuan-tuan, kita tambah sikit lah sebagai maklumat. Kita tak buat jawab azan ni, tambah sikit di belakang tu. Habis kita kata innaka latukhliful mi'ad, sebut raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Tambah. Ini mengikut hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata kat dia, apabila kamu jawab azan, apabila kamu dengar muazzin mengumandangkan azan, maka kamu jawablah. Ya. Di belakang tu kata raditu billah, tak payah asyhadu lah, mula dengan raditu billahi rabbah wa bil islam dinan Muhammadin nabiyyah. Yang ni tuan-tuan boleh tengok dalam TV live, tadakah direct Mekah kan. Cuba buka, ada kan ruang channel dalam TV, kita boleh tengok. Dia akan tunjuk sekitar Kaabah dan Masjid Nabi. Kemudian ada pembacaan Al-Quran, tak berhenti, korek-korek seperti tadi. Bila masuk waktu, dia akan azan live daripada Mekah. Bila kita tengok jawab azan macam mana, ada bunyi jawab azan mereka akan ada di belakang. 3 tempat kita baca lah. Raditu, Nabi kata barang siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, ya, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Itu satu mengikut hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian daripada Sauban, riwayat daripada Sauban pula yang menyebut apabila berkumandang azan, kita jawab azan. Dan mengikut satu lagi hadis, walaupun dhaif, satu dhaif tapi boleh diamal secara amalan, bila kita sampai asar, masuk asar tu kita dah boleh baca lah. Jadi ulama kita kata baca sebelum tidur, tapi dia mula daripada asar kita boleh baca. Masuk asar, habis kita sembahyang asar, dah tak ada apa dah, tak ada zikir kita nak buat yang tertentu, melainkan sunat kita berzikir, perpanjangkan, masuk zikir ni satu. Ya, raditu billah, dia punya akhir sebelum kita tidur. Jadi ulama kata baiknya sebelum tidur. 3 tempat ni baca lah. Tapi kita nak tidur tu kena ada asyhadu. Macam lepas asar pun asyhadu, kena ada yang tu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Tentu amal ini insya-Allah setiap kali kita beramal demikian, kita tergolong kata Nabi, melainkan aku akan pegang tangan dia untuk masuk syurga. Itu dia sampai tahap tu. Aku yang akan pegang tangan dia masuk ke dalam syurga. Itu dia lah hadis dia. Allahu a'lam. Kita sebut sikitlah kelebihan untuk kita beramal. Sambung ya. Kemudian kita musannif lagi. Ya. So kita baca ayat Furqan tu. Kemudian kita musannif allati la tuaddi fi maratibihim. Yang segala perangai yang tidak membawa ia kepada kekurangan pada martabat mereka, seperti segala perkara mencederakan dengan maruah dan ketiadaan selamat daripada tiap-tiap barang meliarkan tabiat dan tiap-tiap barang mencederakan dengan hikmah bi'sah kebangkitan mereka itu, iaitu menunaikan segala syariat dan kabul segala umat bagi mereka itu. Tujuan mereka diutus adalah semata-mata kerana untuk membimbing manusia, untuk membawa manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ungkapan daripada Syekh Sanusi sendiri lah, iaitu disebut sebagai demikian. Ya. Kemudian kata Syekh, dia makna disambung dan masuk dalam demikian itu
Seumpama contoh makan di jalan, dia tak makan lah. Macam kita makan berdiri tepi jalan, betul tak? Minum air sebab berdiri tepi jalan, tak ada lah. Dia tak ada lah benda, dia tak buat. Makan berjalan sambil duduk punggung aiskrim kan. Tengok di Mekah jemaah haji. Dia beli aiskrim punggung, ke aiskrim jalan. Tu jemaah haji tu. Tu lah. Nampak tak payah elok lah. Tak kemas Nabi tak buat kerja tu. Tak buat kerja tu tu je. Tapi nampak macam mana di Mekah terpaksa kena makan berdiri, dia tak bagi kena meja kursi. Tak ada persediaan macam tu kan. Patut kena siap lah. Kawasan-kawasan tertentu ni kalau ada jualan-jualan tu dia kena ada lah kursi meja untuk duduk makan. Tapi tak bagi itu kata tadi. Dan masuk dalamnya tadi makan di jalan, pekerjaan yang hina, berbekam, kerja bekam lah. Bekam, buang darah kan. Mereka tak buat kerja tu. Tapi mereka berbekam. Mereka ambil bekam. Buat bekam atas Nabi ni ada berbekam. Tapi Nabi tak buat kerja bekam. Itu dia. Dan tiada sempurna akal, dan tiada sempurna cerdik, dan tiada kuat ijtihad. Semua tidak ada kat mereka. Sempurna akal mereka, sempurna kuat ingatan mereka. Dan juga tadi ijtihad dan hina bapa dan penzina ibu dan kasar tabiat. Mereka keturunan semua keturunan elok. Keturunan mereka keturunan yang halal, yang bersih. Dia tidak ada keturunan daripada penzina, tidak ada. Semua rasul-rasul nabi-nabi itu dia. Dan kasar tabiat. Dia tidak ada kasar tabiat. Pomoy baran tak ada kat depa Dan berat lidah. Nak cakap tak fasih, tak boleh Dan penyakit sopak juzam tak ada kat depa. Penyakit sopak juzam, kusta dan umpama demikian itu tidak ada kat depa. Penyakit kulit jerawat tak ada kat depa. Bisui tak ada. Bisui tak ada, jerawat tak ada. Nampak tak? Sopak tak ada. Kayak tak ada. Tak ada kat depa. Tak kena semua tu. Tuhan tak bagi. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah anhu, dan jangan kita berpegang kepada barang yang disebut akan dia oleh segala yang jahil daripada mu'arikhin. Mana kita penulis-penulis sejarah yang jahil. Mu'arikhin ni adalah penulis-penulis sejarah yang jahil. Baca buku-buku sejarah yang mana sejarahnya tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan jiwa yang murni. Ini antaranya lah. Itu dia panggil segala yang jahil mu'arikhin, yakni para sejarawan yang jahil. Dan mufassirin, para pentafsir Al-Quran atau pentafsir hadis, mensifatkan mereka itu akan setengah daripada anbiya dengan kekurangan yang tidak patut pada hak mereka, seperti hikayat Nabi Ayub kita sebut tadi lah. Kalau kita baca dalam kitab yang ditulis oleh kitab lama Jawi lama, kitab turas Qisasul Anbiya. Dulu tuk kita ada baca, kita pergi dengar cerita Nabi Ayub, bagaimana deritanya, bagaimana beratnya dan kisah Nabi Allah Daud, fitnah Nabi Daud dan Nabi Yaqub bagaimana Nabi Allah Yaqub dengan buta matanya, kenapa dia begitu, dan Nabi Syuaib maka tidak seperti barang dihikayat akan masyhur pada orang yang jahil itu. Maknanya tidak ada hikayat yang betul. Maka tidak harus kita iktikad seperti kata mereka itu hanya adalah balak pada Nabi Ayub itu kudis cacar dua, bukan puru besar. Nampak tak? Dia hanya sebagai mata lagu kudi, dia rasa ada kudi tapi tak ada kudi. Dia rasa aja ada kudi. Nampak tak? Tidaklah. Itulah. Itulah. Jadi kita nak tengok macam mana perasaan orang sakit. Dia rasa masalah macam tidak ada daging. Dia rasa kulit dia pedih. Tapi tidak ada cacat atas kulit dia langsung. Macam biasa Dia punya skin complexion dia macam biasa. Tidak ada kecederaan, tidak ada sebarang yang zahir pada pandangan manusia. Tapi bagi diri dia rasa macam seolah-olah dia telah keguguran daging dia luka dan bagai-bagai. Itu Tuhan bagi dia rasa. Bukan bagi dia nampak, bagi dia rasa penyakit tu. Itu saja. Dan Nabi Yaqub itu bukan buta. Dia bukan buta beranak buta Buta sebenarnya hanya berselaput air matanya sebab lama berteriak. Dia jadi lagu cataract selaput. Banyak sangat duduk menangis. Ni cerita lagu apa? Lagu Kasih Selamat. Ni cerita mana ni? Cerita Piramli Kasih Selamat Sebab tu dia boleh rawat. Boleh rawat lagi. Kanser, cataract ni boleh rawat lah.
Dah boleh rawat. Tu ya. Macam tu juga kepada Nabi Allah yang berlaku kepada Nabi Yaqub. Sebenarnya hanya berselaput air mata sebab lama berteriak. Dan Nabi Syuaib itu demikian juga. Nabi Syuaib pun begitu juga. Mata dia jadi buta, bukan pasal buta beranak atau buta sebagai cacat, hanya sebagai mata dia banyak menangis. Dia juga banyak menangis, ya, mengingat kepada kaum dia tadi ini yang tidak mau beriman. Zaman Nabi Syuaib ni ketikanya umat dia tadi banyak terdiri daripada korporat, orang korporat, perniagaan, banyak orang korporat zaman dia. Dia menghadapi kumpulan-kumpulan korporat yang tidak jujur, yang tidak bersih. Jualan-jualan mereka juga tidak jujur. Timbang-timbang juga ada yang tidak jujur. Ini berlaku dalam masalah pertimbangan barang, jualan dan bagai-bagai, ya. Itu kita kenal sebagai puak Madian. Madian tu lah, keturunan tu lah yang turun mereka kita. Orang Melayu ni keturunan Madian. Orang Melayu dia genius, bijak, cerdik, bijak. Dan Nabi Syuaib itu demikian juga, dan dikala buta kemudian daripada menyampaikan risalah mereka itu, maka tidak mengapa jua. Adapun yang tidak membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tidak cedera pada hak mereka itu, kerana mereka itu manusia bukan Tuhan dan bukan malaikat, maka barang yang harus manusia nescaya harus pada mereka itu. Baik. Dan dimisal oleh musannif akan yang harus itu, katanya kal maradi wa nahwi, yakni seperti sakit umpamanya. Dia sakit jugalah, ya. Sakit, ya. Dia kata macam demam lah, ya. Adalah demam tu ada, ya. Demam panas depa tinggi. Ya, kalau demam Rasulullah tu, kalau kita lah kata tadi, Nabi punya demam 300 ganda daripada kepanasan kita. Nampak? Panas kita dah mari sampai dah masuk dah 40, 35, 40 tu dah cukup tinggi dah. Rasul-rasul Nabi ni, dia punya kepanasan tu 300 kali ganda. Kalau demam, sehingga sahabat duduk tepi pun sahabat tu tak tahan panas Nabi. Sahabat duduk tepi Nabi demam tu, dia tak tahan panas Nabi tu, dia kena lari jauh. Tapi oleh kerana dia nak Nabi tu, dia tahan juga, dia kata. Tahan, dia kata, panas tu, ya. Sampai keluar air mata, sampai berpeluh-peluh, dia kata. Duduk tepi Nabi. Nabi tak berpeluh, dia berpeluh. Tidak. Maka tu ditanya Rasulullah abang, ya, kepanasan demam kami ni 300 kali ganda daripada kamu, daripada orang, daripada umat dia. Jemaah tu Rasulullah, ya. Itu ada diberikan tadi. Jadi demam tak nampak cacat, kan? Macam tu juga, ya, umpamanya sakit. Dan setengah daripada sakit itu pitam. Dia tak ada lah, pitam ke, tarik sawan ke, tak ada lah. Tak ada. Maka iaitu harus akan mereka itu bersalahan, gila dan mabuk. Lainnya daripada segala penyakit yang memberi cedera. Macam pitam ni, dia adalah pingsan. Nabi Musa pingsan. Ada sebut pingsan bukan pasal makhluk, bukan pasal dunia dia pingsan. Ya. Depa kalau pingsan ni kerana Allah, kerana agama, kerana urusan. Contoh Nabi pingsan, ya, bila melihat Jibril dalam rupa asli, ya, pada malam ketika Rasulullah menerima wahyi yang pertama, surah Iqra, ya, tu, ya. Jadi dia nampak Jibril dalam rupa asli, 600 sayap. Taklah bagi nampak 600 sayap. Satu sayap boleh litup satu bumi. Dia boleh tutup satu bumi, satu sayap. Bayang tengok 600 sayap, ya. Tidak. Ya. Allah kecil kan bagi nampak kat Nabi lah. Bagi nampak kat Nabi lah, macam matahari dengan bulan. Matahari dengan bulan kita tengok sama kan, sama bentuk kan, sama besar kan. Tapi sebenarnya matahari tu 3 juta kali daripada bulan. 3 juta kali daripada bulan. Dan bulan tu kecil daripada bumi lagi. Itu secara hakikatnya. Tapi dia letaknya, oleh kerana letak pandangan mata kasar kita itu, Allah nampakkan bulan dan matahari itu macam sama besar, sama dekat, ya. Itu sebagai contoh. Kita kata ni Jibril pun macam tu juga, rupa asli 600 sayap ni Allah perlihat kepada Nabi jelas. Oleh kerana begitu cantik Jibril ni, bukan kata bergerun, oleh kerana begitu cantik yang belum pernah melihat kecantikan Jibril tadi ini, maka Nabi pingsan. Itu dia, pingsan. Itu dia.
Saya pernah cerita berkenaan dengan seorang imam besar satu masjid di Syria kan. Dia ni sebelum tu jadi seorang undertaker kan. Undertaker ni duduk kerja gali kubur kan. Dia belum jadi imam lagi, duduk gali kubur kan. Tiba-tiba gali satu kubur kerana nak simpan seorang pemuda yang mati. Dia gali-gali kubur tu, dia siap-siap dia gali, dia pingsan dalam kubur. Pasal apa? Jelma gambaran taman syurga. Taman syurga tu jelma dalam kubur tu. Kubur yang nak masukkan pemuda yang mati tadi. Nampak? Jadi yang kata penggali kubur tadi pingsan. Pingsan pasal dia bukan dia tengok tempat macam masuk rumah hantu tu lah. Kerana terlalu indah dan cantik yang belum pernah dilihat oleh mata kasarnya pada perkara dunia. Tak ada bandingan dengan perkara dunia. Ini untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan yang berada dalam majlis ilmu macam ni, ya, dijangka saat ni tuan-tuan mana nak beritahu lah ya. Hayat kita apa ni, kita tak bila-bila masa boleh berlaku. Habis-habis menuntut ilmu mati, atau tengah menuntut ilmu mati, atau tengah duk mengajar ilmu mati. Nampak tak? Duduk dalam tu memang dah confirm taman syurga. Itulah tempat kita. Kita masuk kubur, kubur tu jadi taman syurga tuan-tuan. Inilah kelebihan orang menuntut ilmu ni ya. Kita nak mati dalam keadaan yang berada dalam taman syurga tadi ini, kena pergi majlis ilmu. Ada kesempatan aku nak kena pergi majlis ilmu lah. Kita pergi atas majlis ilmu ada 4 sebab. 4 sebab ni nak kena tahu ni. Ya. Pertama, kerana untuk memulia meraihkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Pertama kita nak raih. Ya, sudah kita datang sembahyang. Kita datang sembahyang tu kerana kita nak menziarahi Allah. Tambah dengan majlis ilmu, meraihkan Allah dan Rasul. Nampak tak? Itu majlis ilmu. Sebab tu dalam bab fiqh, fiqh ni ada 3. Al-fiqh al-awlawiyah, al-fiqh al-sultaniyah, al-fiqh al-asasiyah. Itu fiqh ada 3. Bab fiqh di dalam ngaji ya. Fiqh yang kata al-fiqh al-awlawiyah. Ya. Kita masuk satu masjid, tok guru tengah baca kitab. Aula duduk terus, tak payah atas masjid. Bukan gugur atas masjid dah. Diutamakan duduk daripada kita sembahyang atas masjid. Kenapa? Rasulullah sedang bercakap. Seolah-olah Rasulullah sedang bercakap. Jadi kita kena aula meraihkan Rasulullah lebih. Jadi pertama kita duduk ilmu ni kerana nak meraih kan Allah dan Rasul. Kedua, untuk menimba ilmu. Itu paling penting sebab kita diwajibkan untuk belajar ilmu ya. Atas orang Islam, tak ada lelaki dan perempuan diwajibkan untuk ilmu. Yang kedua. Yang ketiga ya, untuk mengambil keberkahan daripada majlis ilmu itu, dipadamkan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita telah buat akan dipadam. Gambar-gambar yang kita dah buat tak elok kerana kita punya amalan hidup ni akan ada gambaran, ada video. Malaikat akan ambil video kita. Apa kerja kita buat itu pernah jadi di akhirat ketika Nabi sebut tentang hisab di akhirat. Antara hisab di akhirat, Allah akan tayang gambar-gambar kita di dunia. Maka ketika itu Umar menangis. Umar Al-Khattab dia menangis sangat-sangat. Rasulullah kata pasal apa? Dia kata dia malu, gambar dia banyak tak elok. Nampak tak? Duk bunuh orang, pukul orang, macam-macam lah gambar-gambar tak elok ni. Sebelum Islam dia tu, dia kata malu. Dia kata malu bukan pasal apa? Malu kerana dia ni adalah sahabat Rasul. Nampak tak? Malu lah dia kata ayat muka Nabi. Ni orang tunjuk dia sahabat Nabi, tengok gambar tak elok. Nampak tak ya? Inilah sahabat Nabi. Dia kata demi kerana kemuliaan-Mu ya Rasulullah. Nampak tak? Gambar-gambar agung ni macam mana nak padam? Nabi kata nak padam gambar, bukan tak film-film tapi filem lah. Masuk dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu 1 jam, dalam 1 jam kita dalam majlis ilmu, gambar kita dia padam setahun. Tapi jangan buat gambar baru pula lah. Takut padam gambar lama buat gambar baru lah. Janganlah no. Jadi kalau kita dapat buat apa-apa perkara yang tak elok tu, kita tahulah gambar tu semua dipadamkan. 1 jam duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, setahun punya gambar-gambar kita tak elok dia padam. Alhamdulillah, besok di akhirat tak ada gambar buruk nak tayang. Itu dah boleh kan? Itu dia kita. Dan yang keempat, yang keempat,
kerana kita nak mengemban, mengharapkan, mengimbau supaya kita termasuk dalam taman syurga. Kubur kita jadi taman syurga. Itu dia. Kalau ingat dulu tu, aku nak kena pergi mengaji. Daripada tempat yang aku nak duduk tu, biar aku duduk dalam mengaji dulu. Tak kira lah, ada ilmu kata ilmu kan, kita kena baca lagu tu. Banyak orang dah faham kata, aku tahulah nak mengaji apa, aku dah reti lah. Dia dah pakai yang tu, tahap tu tak pergi mengaji kan. Dia dah anggap dia dah faham. Ini yang tak betul. Itu dah dosa tu. Bila ada anggapan tu dosa, sebab zahir pada sifat ujub. Ujub ni satu sifat yang bawa kita mengemban dosa. Dosa kering dia bagi. Ujub, riak ni dapat dosa kering apa? Pasal kita tak nampak, kata dosa masuk. Duk masuk dosa dekat kita. Itu dipanggil dosa kering. Bila tak nampak, ujub, dia rasa dia bagus, dia rasa dia bangga diri dia, dia lebih, dia dah faham, tak payah mengaji, ya. Maka tu tak payah pergi mengaji, ya. Ini masalah. Kita bukan kita baca ada empat sebab tu kita baca. Empat sebab dia. Pertama, kita ziarah Allah bersama jemaah, kita raih Allah dan Rasul. Sebab tu dia kata majlis ilmu ni adalah ruh masjid. Majlis ilmu adalah ruh masjid, tuan-tuan. Kalau kita buang majlis ilmu tu, tidak ada majlis ilmu, masjid tidak ada ruh. Masjid kita mati. Nampak? Ya. Maka itu yang pertama. Ini kita ambil faham. Ya. Yang kedua memang nak tulis ilmu lah. Sebab kita wajib kena menuntut ilmu kan. Yang ketiga namanya berkat, keberkatan ilmu tu. Maknanya kita dipotong, kita punya gambar-gambar tak elok, dia nanti padam habis. Tak ada lah kita. Dan yang keempat, kita nakkan ruh kita, jasad kita setelah kita mati nanti disediakan, diletakkan dalam taman syurga. Itu yang tadi ini. Bila sembahyang mayat, tu imam dia baca doa apa? Allahumma ja'al qabrahu. Nampak tak? Ya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la tanka hufratin hufarin niran. Kan tu imam baca. Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kubur dia rawdatan min riyadil jinan. Jadikan dia pada taman yang ada taman-taman syurga. Tu minta yang tu dulu. Nampak? Wala tahyan kabrahu, jangan jadi kubur dia hufratan min hufarin niran, jurang daripada jurang-jurang neraka. Itu dia nampak doa. Kena faham. Maknanya kata jamaah sembahyang tu semua sudah menilai orang ni orang yang menuntut ilmu. Nampak? Nampak tu? Sembahyang mayat doa untuk imam dibaca. Tu kena faham. Ya. Tu hadis Nabi. Kita pun minta sembahyang tahajud malam, bila sembahyang tahajud masuk doa ni, Allahumma ja'al kabri, minta doa kita. Allahumma ja'al kabri min riyadil jannah. Wala taj'al kabri hufratan min nar. Minta untuk kita punya jasad. Minta sendiri. Sembahyang tahajud kita minta supaya kita tergolong dalam kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu, dan kita insya-Allah ya akan sedia bila turun dia mayat kita, turun mayat dia, kita dah turun dalam taman syurga. Nampak ya? Bila taman syurga, muka nanti tak tanya mana rabbuka. Nampak tak? Nak tanya mana rabbuka tak? Dia tanya apa? Selamatlah kamu berehat dan tidur seperti pengantin, akan kamu dibangkitkan nanti pada ketika saat yang dimuliakan Allah akan kamu. Itu dia. Nampak? Itu dia. Itu dia. Orang menuntut ilmu itu kelebihan dia. Itu kita cerita betul ya. Imam tu dia jadi imam di masjid Syria, sampailah cucu dia sekarang ini menjadi imam dan guru di masjid Syria. Saya lupa nak bang nama dia tu. Ini cerita dia lah. Baik. Dan kita tengok di sini kata musannif, dan kata musannif lagi ya. Dan setengah daripadanya tadi ini gila mabuk dan lain daripadanya umpama sakit seperti makan dan minum dan tidur, tetapi dengan mata mereka itu tiada tidur, dengan hati mereka itu tidak ada, dan demikian lagi tiada cedera di penjara mereka itu, dan dibunuh akan dia, dan keji-keji akan dia, diracun akan dia ya. Dan seperti makan itu berkahwin dengan perempuan yang halal bagi mereka itu, dan adalah Nabi SAW itu makan ia akan daging, dan kasih ia akan dia makan ia akan ayam, dan kasih ia makan akan halwa dan manisan madu. Nabi kita Nabi makan daging ya, seminggu sekali Nabi makan hari Khamis. Nabi makan daging seminggu sekali hari Khamis, tuan-tuan. Ada pasal hari Khamis sunat makan daging ikut sunnah Nabi. Dia bagi sunnah adiyah, itu bukan sunnah muakkadah, sunnah adiyah. Nak faham sunnah Nabi itu bab hadis satu
Nabi makan, ya, kita pun makan daging pada hari Khamis. Dia kata, ya, sekali kita makan. Kemudian apa nama Nabi suka makan, Nabi makan daging, Nabi makan arnab Nabi makan ayam, kambing, arnab, lembu Nabi tak makan. Tidak ada hadis kata Nabi makan lembu. Nampak? Lembu ni tak cerdik. Orang makan lembu dia ni tak cerdik. Macam lembu lah. Nampak tak lah? Tidak. Tahu lah. Makan kambing bagus. Kambing bagus, ya. Kambing juga bagus. Ketika Nabi Syuaib, Nabi Yunus AS keluar daripada mulut ikan, ikan nun tadi terpampang lah, kita kata apa nama ni, di atas di atas pantai tadi ni, maka dia pun dalam keadaan yang lesu, letih, kulit semua habis berayak, dia jadi belengai. Tapi itu duduk pok ikan lama 40 hari, ya. Dalam keadaan dia duduk di punya lembah di atas bukit ni, kambing ni ada banyak kumpulan kambing, ibu kambing tu dia yang dia menyusu anak tu, dia lari turun. Allah nampak, Allah ilhamkan kepada dia lari turun kambing tu mencari Nabi Yunus. Nampak tak? Dia suap petik dia, suruh isap. Nampak tak? Nabi Yunus pun isap petik kambing tu jadi ubat. Nampak tak, ya? 3 hari kambing tu berulang, ya? Berulang 4 kali sehari. 4 kali kambing tu berulang sehari. Tu dia bagi minum susu dah. Rupanya susu kambing ni penawar besar, ubat. Kalau kita mau minum dia selalu bagus, ya. Jadi ubat penawar besar. Itu penting dia tadi ni, ya. Dan susu lembu korang lah, tak ada sebut lah. Nabi pun tak sebut susu lembu. Sebab Nabi tak makan lembu, tak makan susu lembu, susu kambing lah. Itu dia, itu hadis dia lah. Jadi bukanlah tak boleh, kita kurangkan lah, banyak makan kambing. Tu lah. Jadi makanya sebagai contoh, Nabi makan ayam Nabi makan dujaj ayam, ya. Kasih makan halwa lah, manisan, dan manisan madu. Nabi suka minum air tawar lagi sejuk. Nabi tak suka minum air panas. Bukan ais lah, air sejuk, yang jangan air peti ais betul-betul tau. Yang sejuk sangat tu tak boleh lah, air betul-betul ais tak boleh. Air yang disejukkan. Jangan minum air panas. Nampak tak? Memang cukup bagus. Orang rajin minum air sejuk ni, dia ada kesihatan pada dia punya perut usus dia sangat bagus, ya, untuk nak keluar asid, dia boleh keluar dengan begitu lancar, baik. Jadi makanya Nabi suka minum air tawar lagi sejuk, dan benci meminum air panas kerana memberi penyakit akan maidah. Lagi tiada puas. Dan ada dia pecah-pecahkan tamar dalam air sejuk, kemudian diminumnya akan air itu supaya lekas hancur makanan dimakannya. Dia hancur ni buah korma tu dalam air. Nabi dia pecah-pecah korma tu, rendam dalam air, Nabi diminum dengan air tu dengan korma sekali. Itu amalan Rasulullah, ya. Dan dimakannya daging kuda. Nampak, Nabi makan daging kuda di dalam safar dan dalam hadir. Nampak, sama ada Rasulullah di mukim tak berjalan, sama ada Rasulullah dalam safar, Nabi ada makan daging kuda, ya. Yang ini dalam negeri, dan daging arnab. Nampak tak? Makan arnab, ya. Dan daging burung, yang dibawa oleh orang kepadanya, Nabi makan daging burung. Tiada yang memburu akan dia sendiri, dan kasih diburu. Nabi tak pergi keluar memburu lah, tak ada. Terkejar buru Nabi tak buat. Itu sudah jadi rendah sikit. Kerja memburu ni rendah sikit dia punya martabat. Kata Nabi tak buat. Orang buru tangkap bagi kat dia makan. Betul dia. Memburu sendiri dan kasih diburukan orang baginya, dan didatangkan akan dia baginya. Ya, Nabi tak bunuh binatang, tak memburu, tak membunuh binatang, tak, ya. Dan ada Nabi SAW itu apabila memakan ia akan daging, tiada tunduk kepalanya kepadanya dengan diangkat kepada mulut, kemudian digigitnya dengan giginya. Nabi makan daging tak tunduk. Kita makan daging tunduk, nak rentak, ya. Kalau pegang paha ayam secara automatik, makan daging mesti kita kena tunduk, betul tak? Makan daging mesti tunduk, ya. Kita tak sedap kita ditunduk. Nunduk rentak tu, ya. Nabi dah. Nabi makan daging kambing, daging tu macam tu, ya. Dia ambil daging tu, bagi daging ke mulut dia. Nampak? Tu dah. Itu dah. Itu Rasulullah, ya. Memakan roti dengan tamar. Roti Nabi makan dengan korma, dan memakan roti dengan cuka. Nampak tak? Cuka masin, bukan cuka masam. Cuka Nabi masin, ya.
Dan bersabda, sebaik-baik lauk itu cuka. Cuka apa? Cuka kurma. Bukan cuka ni, bukan cuka apple lah, cuka kurma. Dia panggil khal. Dan bahasa Arab panggil khal. Tuan-tuan pergi di kedai-kedai jual apa kurma ni, minta khal dekat dia. Khal wa manna. Manna tu satu, kita panggil Arabic gum. Itu manna, manna salwa. Campur dua-dua tu makan cukup baik untuk kesihatan kita. Ini Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ketika mereka dibawa oleh Nabi Musa menyeberang daripada Laut Merah. Dia sampai ke dekat mana, ke satu padang Tiyah. Padang Tiyah di satu kawasan daerah dekat dengan dekat dengan Israel. Kawasan tu nama dia Tiyah. Kawasan tu hanya ada pokok-pokok, tak ada sungai, tak ada air. Nampak tak ya? Dan berterbang burung-burung salwa. Burung boleh tangkap dengan tangan. Dia makan daging burung. Nabi Musa pun makan, dia pun makan daging. Maksud Nabi makan burung, Nabi makan daging. Nampak tak? Beranikan Nabi Allah Musa AS. Itu dia. Ya. Itu sebagai contoh. Dan dan tiada makan sebaik-baik cuka. Dan memakan roti dengan lemak, memakan roti dengan zait. Zait ni makna kata satu jenis. Dia ni buat macam mana, dia buat lagu mentega, dia buat lagu jam. Buah tu dia berproses bagi jadi manis, dia jadi lagu sekaya, tapi dia jam tu kita jam tu orang putih makan jam kan, itulah dia jam. Orang India pun ada setengah-setengah masakan orang India Muslim ni dia masuk, dia panggil chitney. Chitney nama dia. Dia betul-betul macam mana sekaya. Macam mana jam buah chitney. Dia pernah dia buat dengan campur dengan tomato apa semua, manis sedap itu makna dia zait. Dan makan roti sertai dengan dadih. Dadih ni yogurt lah. Yogurt. Orang panggil, kalau di Mekah dia panggil laban. Laban tu betulnya susu. Kalau ikut bahasa fasahah dia adalah susu, tapi orang Arab di Mekah ni dia panggil laban. Laban ni yogurt. Bagus. Laban. Baik. Makan restoran tadi, makan roti syair. Dia kata syair, roti yang dengan tepung kasar daripada gandum, itu dia. Dengan tiada diayakkan sekamnya, nampak? Kasar, tak diayak. Dan ditegahnya makan roti dengan tiada lauk tetapi satu jua. Nampak tak? Makan roti kena ada lauk, jangan makan roti saja. Dan tiada makan gulai yang bermalam. Kita gulai malam sebab pangat besok pagi tu dia kena roti menggali roti apa? Kepala lutut punya sedap. Nabi dah gulai malam Nabi tak makan, tak pangat lah. Tu dia dia makan fresh. Gulai kena fresh, hari-hari masak. Tidak makan gulai yang bermalam, melainkan dihangatkan baginya pada pagi-pagi, dan tidak suka makan makanan yang panas. Sabda, ia sejukkan oleh kamu akan makanan kamu, dan saya berkat bagi kamu padanya. Itu dia, itulah antaranya kita kata tadi ini. Dan adalah Nabi SAW itu memakan ia akan barang yang didapatnya dan tiada memberatkan barang yang padanya. Mana yang dekat dengan dia makan. Barang yang boleh senang dapat dia ambil. Kita nak pergi cari sampai jumpa. Boleh jalan jauh, turun sampai mana? Ceras, mari ke Pulau Pinang nak makan nasi kandar. Tak betul tak suruh buang masa ambil tu. Nak mudahkan. Yang mana dekat, yang mana senang dapat, kita makan. Selalu banyak cerita, banyak cerewet. Tak boleh. Itu Nabi. Apabila didatangkan makanan, tiada ditolakkan dan tiada mencela akan makanan sekali-kali, tapi dia suka dimakan akan dia, dan jika tidak suka ditinggalkan. Nabi tak kata aku tak suka. Nabi tak makan, dia tinggal betul. Itu dia. Tidak. Dan adalah Nabi pada setengah ketika tidak mendapat dia akan makanan, maka bermalam dia berlipat-lipat perutnya daripada lapar dan tidak menapikan. Demikian itu sabda Rasulullah SAW, bermalam aku di sisi Tuhanku, memberi makan ia akan daku dan memberi minum ia akan daku, kerana bahawasanya ada ia hasil baginya. Oleh demikian itu satu ketika dan tidak hasil baginya pada ketika yang lain, kerana mengajar dengan Nabi. Rasul-Rasul Nabi-Nabi begitu. Kalau tak ada makan, dia boleh tidur senang, Tuhan bagi makan, dia bagi kenyang. Duduk kenyang tu tidak. Kita kalau tak ada makan,
kita nak rasa kenyang, amalkan surah ni, liila fi Quraisyin. Ya, kalau kita tengah-tengah duduk lapar tak nak makan kan, baca siap-siap surah ni. Surah ni bacalah, liila fi Quraisyin, insya-Allah dia hilang lapar, dia rasa kenyang. Sempat lagi kita cari makan. Itu kesiannya. Dan kita baca juga sebelum makan, tuan-tuan. Mengikut seorang Syekh Habib, ya, dalam kitab Qaratas kitab tu nama Qaratas. Kitab daripada apa nama Tarim, ulama Tarim. Dia kata kita makan bacalah surah liila fi Quraisyin. Habislah baca tu surah. Jangan baca ayat tu sajalah. Baca dulu baru makan. Insya-Allah kalau gula tak jadi diabetik. Kalau garam tak jadi, kita tak jadi hypertension. Makanan-makanan itu tidak akan beri mudarat kepada kita. Bila kita baca liila fi Quraisyin, insya-Allah tidak memberi mudarat kepada kita. Boleh makan aiskrim, orang buat kek ke apa boleh makan, ABC apa nak makan tak ada masalah. Tapi baca dia dulu. Ini sebagai satu pendinding. Bila kita baca liila fi Quraisyin, kita tak akan terkena daripada mudarat apa yang kita makan tadi. Contohnya kita makan gula, dia tak akan naik diabetes kita, tak melambung. Itu kelebihan yang ada pada surah ni. Dan juga nombor 3, kalau kita nak berjalan ke satu tempat ni, kita belum sampai tempat, belum pernah sampai tempat tu, kita baca juga liila fi Quraisyin. Kita akan sampai destinasi dia dengan jelas. Besar surah tu, liila fi Quraisyin. Satu surah yang boleh manfaatkan kita, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita tengok tang tu lah. Jadi kita perhabisi tang ni, bab ni bagi habis. Maka Tuhan yang bagi makan, bahasanya ada hasil baginya tadi ini, kita musannif kerana ikutan umat dengan Nabi SAW. Dan sisi pada hadis yang tersebut itu majaz, dan maknanya bahasanya adalah bermalam dan hati tergantung dengan Tuhan, memandang lagi jalan bagi jalan dan azamahnya. Atau bahasanya adalah bermalam dalam pemilihan Allah Ta'ala, dan maka sabda memberi makan ia akan daku, memberi minum itu akan daku, diberi akan daku kuat orang yang makan dan minum, yang beri makan ia akan daku, dan beri minum ia akan daku daripada makanan syurga dan minumannya. Itu dia. Nabi dapat siap-siap dalam makanan syurga. Kalau Nabi lapar tak nak makan, makanan syurga itu mari. Nampak? Dengan sendirinya Nabi mendapat makan tadi ini dengan rasa kenyang dekat tu lah, insya-Allah. Kita akan ambil dalil sidqun, dalil sidqun, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah alazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.